Terima kasih kerana anda terus bersama saya Nazri Kahar dan juga Datuk Ibrahim Ali, Ahli Parlimen Pasir Mas dalam You Wartawan. Bagaimana Datuk melihat peranan masyarakat sivil hari ini? Kerana mereka boleh juga membantu kerajaan dalam keadaan gawat. Kita tak boleh nak bashing ahli politik je. Dalam masa yang sama pun kita boleh memberi pandangan secara positif, secara konstruktif kepada pihak kerajaan. Sepatutnya begitulah, oleh kerana kemajuan pendidikan. Kita menuju ke masyarakat sivil. Tetapi saya dapati makin pendidikan ke depan makin pula banyak masalah. Sebab terlalu banyak orang cerdik. Banyak orang cerdik. Bila banyak orang cerdik dah, akhirnya seolah-olah tak boleh dikawal. Tak boleh dikawal. Okey, antara orang yang cerdik dia saudara Arifin daripada Kelana Jaya menghantarkan fax kepada kita sebentar tadi. Apa yang menjadi masalah sekarang apabila masyarakat kita takut untuk bersuara secara terbuka. Mereka hanya berani bercakap di belakang, tidak berani menyuarakan pandangan secara terus. Ini mungkin satu mentaliti yang harus diubah mulai sekarang bagi memastikan pandangan kita diterima oleh tampuk kepimpinan. Keduanya selain itu golongan muda juga perlu melibatkan diri dengan sektor-sektor yang mampu menjana pertumbuhan ekonomi negara seperti sektor usahawan misalnya. Datuk, kita banyak menerima pandangan lagi. Mungkin kita lihat sekarang apa pandangan daripada You Wartawan di luar sana? Pandangan peribadi saya tentang isu politik dan ekonomi yang kita hadapi sekarang ni kan, jangan tak terlalu banyak berpolitik. Tengok sejarah perjuangan bangsa, macam mana British datang menjajah dengan hanya menggunakan Elio saja. Bagi lagi satu, kita tengok apa yang berlaku kat Palestin bila Hamas dan Fatah bergaduh kan. Tengok siapa yang untung dan siapa yang rugi. Kita boleh nilaikan sendiri. Bagi saya, krisis ekonomi ni bukan sesuatu yang baru. Memang dah pernah jadi pada negara kita dulu. Benda ni tak adalah susah untuk diselesaikan. Kerajaan dan pembangkang boleh duduk semeja membincangkan urusan ekonomi. Jadi baik diorang melupakan dulu agenda politik diorang ni. Bila diorang duduk semeja, diorang dapat menjana idea-idea yang baik lagi untuk kepentingan negara kita juga kan. Perkara ni sebenarnya tak susah kalau diorang bersatu, memberi pendapat dan idea masing-masing. Lupakanlah dulu segala selingkahan tu sebab benda ni lagi penting lah untuk negara kita juga. Para blogger, Datuk, kalau kita search di Google, para blogger tentang isu masalah ahli politik yang banyak berpolitik dan juga tidak menyentuh, tidak mempedulikan isu ekonomi ini, banyak ditulis pelbagai tulisan. Boleh anda boleh googlekan saudargasenja.blogspot.com, antaranya menceritakan kuasa politik dan ekonomi. Nurul Cakap-Cakap blogspot.com dan juga Zahiruddin blogspot.com. Saya tak sempat nak pantau di sini, tapi Datuk, ini antara suara-suara mereka ingin bersama. Mereka ingin bersama dengan dengar pada suara-suara mereka ni dan baca apa yang mereka tulis. Saya harap kalau boleh diorang ni masuk dalam parlimen lagi baik. Betul. Mungkin tidak suara-suara di bawah ni untuk diangkat Datuk. Tapi sekarang ni macam kita lihatlah. Jadi oleh kerana kegagahan mengejar kuasa. Jadi kita haraplah kesedaran ni timbul. Sebab itu kita pun dalam perkasa hari Jom minggu ni kita adakan perhimpunan untuk tujuan kesedaran ini supaya untuk mengingatkan, saya juga mengingatkan diri saya sebelum saya mengingatkan orang lain betapa pentingnya kita kena bersatu. Datuk, untuk menjadi untuk masyarakat yang peka untuk jadi watchdog, check and balance terhadap apa dasar dan juga keputusan yang dilakukan oleh politik, bagaimana orang seperti kita ni boleh memberi pandangan untuk melihat? Memanglah pandangan ini yang diharapkan, yang kita harapkan ada feedback, pandangan, kritisisme. Tapi semua ni mesti dilakukan dengan cara yang betul. Tapi kalau kita nak kritik dengan cara tidak betul pun tak boleh. Misalnya, artinya kita boleh berbeza pendapat. Kita boleh berbeza pendapat, tapi kena ada adab, kena sopan. Ini barulah ianya berkesan. Pakej rangsangan 70 bilion tu, yang pertama dan yang kedua tu, bagaimana mungkin masyarakat sivil, orang di luar sana, peniaga, pelajar yang nak graduan, yang nak cari bekerja boleh memantau di mana peruntukan-peruntukan itu diagihkan, siapa kontraktor yang mendapat, bilakah projek itu dilakukan, bila disiapkan. Itu ketulusan misalnya. Bagaimana caranya? Ini caranya terutamanya yang penting sekali selain pada mereka-mereka ni ialah wakil rakyat sendiri yang mewakili macam saya mewakili ahli parlimen, ahli Dewan Negeri. Mereka boleh membuat pemantauan secara terperinci supaya dengan laporan-laporan nanti boleh bawa balik ke Dewan Rakyat dan bertanya balik tentang pelaksanaan, berapa yang dah diluluskan, berapa ramai dah yang dapat diperuntukkan, yang diperuntukkan di bawah pakej rangsangan. Dan saya dah buat tu. Saya dah kumpul, saya balik, selalu saya ada maklumat daripada masyarakat di bawah. Pejabat saya Pusat Khidmat dan Pemberdayaan Rakyat, kita pantau betul-betul. Dan kalau dapati ada kelemahan-kelemahan yang tidak patut berlaku, nanti saya gambar kat parlimen lah. Datuk, itu antara betul secara alatnya mungkin pihak-pihak berkuasa yang terlibat ini mungkin boleh mewujudkan data-data ini dalam bentuk online misalnya, boleh dipantau oleh siapa saja kerana ketulusan, integriti dan sebagainya. Inilah kehendak rakyat ni.
Memang walaupun kita menghadapi masalah krisis ekonomi, alhamdulillah negara kita masih ada wang. Masih elok lagi. Sebab kita ada hasil yang mencukupi nampaknya. Sumbernya. Cuma kita pastikan ianya digunakan dengan betul. Sebab itu yang pertama pemimpin dulu kena ingatkan diri mereka pertama amanah, bersih, lepas tu kreatif, dan tu rajin, lepas tu berani bercakap. Dan kalau ini dapat kita lakukan, insya-Allah kita akan menuju masa depan yang saya akan panggil lagi Datuk Ibrahim Ali. Selamat bersidang di hujung minggu ni dengan Pimpinan Peribumi. Terima kasih Datuk Ibrahim Ali. Jika anda ingin mendapatkan maklumat tentang topik-topik kita pada akan datang, anda boleh Google pada Blogspot You Wartawan, dan juga untuk melihat episod-episod yang lepas, topik-topik yang lepas, anda boleh Google kepada youwatawan.blogspot.com. Jadi untuk topik malam Isnin depan pada 23 bulan, graduan perlu mencari peluang yang ada, bukan hanya menunggu untuk mencari pekerjaan. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.